Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua dan bertemu lagi untuk kursus TITAS Tamadun Islam Tamadun Asia, dan pada kali ini kita akan melihat kepada bab yang terakhir, iaitu bab yang keenam, iaitu berkaitan dengan cabaran semasa dan dialog peradaban. Okey. Baik. Terlebih dahulu kita lihat apakah sinopsis bagi bab ini, di mana bab ini membincangkan tentang cabaran semasa peradaban di abad ke-21 dalam pelbagai aspek kehidupan masyarakat Islam seperti media, ekonomi, politik, sosial dan hak asasi manusia. Dan bab ini juga menekankan kepentingan dialog peradaban dan langkah-langkah ke arah perkembangannya sebagai salah satu cara penyelesaian kepada beberapa isu semasa dialog peradaban di Malaysia. Akhirnya, bab ini akan menghuraikan berkenaan persepsi jihad, kepentingan dan juga kesan pengabaiannya dalam Islam yang sering kali disalah tafsir, disalah ertikan oleh dunia hari ini dengan penjelasan tentang pandangan dunia yang salah terhadap jihad. Okey? Baik. Hasil pembelajaran setelah mengikuti bab ini, pelajar akan dapat menjelaskan bentuk-bentuk cabaran yang dihadapi masyarakat Islam dan Asia ketika ini. Yang kedua, menghuraikan kaedah-kaedah penyelesaian yang praktikal dan harmonis dalam menghadapi pertembungan tamadun dengan Barat. Yang ketiga, menjelaskan kepentingan sikap toleransi dan menghargai budaya hidup masyarakat Malaysia yang pelbagai. Yang keempat, menjelaskan secara tepat tentang konsep-konsep Islam yang selalu dikelirukan oleh media Barat. Dan yang kelima, mendedahkan kesan perkembangan semasa dunia kepada masyarakat Malaysia. Baik, tiga perkara yang akan kita lihat dalam kandungan bab yang keenam ini, iaitu 6.1 cabaran peradaban abad ke-21, 6.2 dialog peradaban di Malaysia dan 6.3 persepsi jihad. Okey. Apa yang berlaku ketika ini adalah berdasarkan sejarah manusia. Kita telah menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan pelbagai bangsa dan tamadunnya. Dan kita telah menyaksikan kegemilangan dan kejatuhan tamadun Mesir, Mesopotamia, Parsi, Yunani, Rom, Bizantin dan Islam, dan sudah menjadi sunnah tunggah. Maksudnya itu adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Putaran tamadun bangsa berlaku dan keadaan ini adalah sebagai pengajaran kepada manusia, lesson yang sangat besar kepada manusia. Di mana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan masa kejayaan kehancuran itu kami pergilirkan. Mungkin mudah untuk kita faham. Okey, mula-mula A kena, nanti B pula kena. Tujuannya untuk apa? Tujuannya pergilirkan antara manusia. Mudah-mudahan manusia ini mendapat pelajaran daripada surah Ali Imran ayat ke-140. Jadinya, kemunculan Islam dengan kelahiran Rasulullah SAW pada abad ke-6 Masehi berkembang dengan sangat meluas ke seluruh dunia, dengan obornya ataupun cahayanya dijulang oleh pemimpin demi pemimpin sehinggalah kejatuhan Khilafah Uthmaniyah Turki pada tahun 1924 Masihi. Dan sepanjang abad ke-6 hingga ke-15, dunia berpaksikan umat Islam yang menjadi pemimpin terhadap hala tuju sosio-ekonomi politik dunia. Kemudian, akibat peperangan sesama sendiri. Okay. Bila sesama sendiri bergaduh, kan, ada yang tak puas hati dan sebagainya, kerana perebutan wilayah, kerana peribadi pemimpin, maka muncul pula tamadun Barat Kristian. Di sini mereka mengambil kesempatan dan mendominasi dunia dan menjadi paksi kepada perkembangan manusia. Okay? Dan kita lihat isu dan cabarannya. Okay? Yang pertama, cabaran dari segi hegemoni dan juga globalisasi, di mana di sini wujudnya kepelbagaian cabaran antaranya media, sosial, politik, hak asasi dan juga ekonomi. Okay?
Dan kemudian isu yang kedua adalah berkaitan dengan pengaruh. Dan pengaruh ini daripada sosial, politik dan juga ekonomi. Baik, apa yang dimaksudkan dengan hegemoni? Hegemoni ini datangnya daripada perkataan English ya, dan juga perkataan hegemonia. Menurut Kamus Dewan, hegemoni bermaksud pengaruh atau dominasi sesebuah negara ke atas negara-negara lain. Jadi penguasaan menyeluruh atau kepimpinan satu-satu negara, kumpulan dan sebagainya ke atas negara ataupun kumpulan yang lain. Dan apa pula yang dimaksudkan dengan globalisasi? Penguasaan, pemaksaan, penyebaran, penilaian, penerapan nilai-nilai budaya, ekonomi, sistem politik masyarakat dunia oleh negara maju, negara barat. Okey, globalisasi ini menjadi medan negara atau kuasa besar memperluaskan pengaruh hegemoni mereka dan menurut Kamus Dewan, fenomena globalisasi ini adalah fenomena yang menjadikan dunia kelihatan mengecil. Kan dunia itu luas, tapi bila globalisasi ini dunia jadi mengecil dari segi apa? Satu, perhubungan manusia. Kan perhubungan manusia disebabkan kepantasan perkembangan teknologi maklumat. Bayangkan pada hari ini kita boleh berhubung dengan sesiapa saja yang kita nak. Mesti aplikasi-aplikasi yang ada seperti WhatsApp call. WhatsApp call, video call. Kita secara maya, Zoom, Microsoft Teams, Google Meet dan sebagainya. Ini dah yang menunjukkan dunia semakin mengecil dan bila kita lihat maps, sebagai contoh, kan kita boleh akses mana-mana je Google Maps sebagai contoh, Google Street, kita boleh tengok depan rumah dia tu ada apa dan sebagainya. Inilah yang menunjukkan dunia mengecil, kelihatan mengecil dan globalisasi menyeluruh adalah fenomena terbaru dihadapi masyarakat dunia ketika ini dan sebahagian besar permasalahan masyarakat dunia hari ini berpunca daripada globalisasi. Okey, statement yang menyatakan globalisasi merubah geopolitik, sosio budaya dan ekonomi masyarakat dunia dan dalam masa yang sama juga globalisasi ini menghakis nilai nilai sosio budaya dan juga tradisi masyarakat timur. Dan benda ini jelas apa yang berlaku ketika ini. Baik, kita lihat kepelbagaian cabaran peradaban. Yang pertama kita lihat berkaitan dengan media. Di mana Barat menentukan polisi pemberitaan, penyampaian berita itu sendiri. Di mana mereka melakukan propaganda yang meningkatkan imej Barat dan memburukkan imej Islam. Dan semua berita yang disebarkan adalah berdasarkan satu, persepsi Barat. Ikut persepsi mereka. Apa yang mereka faham tentang satu-satu perkara. Kehendak dan kepentingan Barat dan saluran berita Barat. Kalau dapat tengok di sini, dominasi dunia Barat dalam media cetak dan juga elektronik sehingga kan mana-mana media yang berada di negara Asia ini perlu ikut ataupun mendapatkan makluman berita itu daripada mereka dan dikuasai oleh sekumpulan syarikat gergasi berpusat di Amerika Syarikat dan juga Britain, antaranya CNN, BBC, AP, UPI, Reuters dan lain-lain lagi. Baik, kita lihat pula perkara yang kedua, kepelbagaian cabaran peradaban dari segi aspek sosial. Baik, di mana Barat mengeksport cara hidup sosial yang bebas. Lepas daripada pegangan agama seperti hedonistik, hidup yang sukakan kepada hiburan. Pornografi, hal-hal yang berkaitan dengan lucah dan kebebasan tanpa batas. Ini kebebasan tanpa batas. Nak buat apa pun tak apa. Dan budaya hidup Barat ini ditonjolkan melalui budaya pengguna dijemurkan melalui 3F iaitu food, fashion dan juga fun. Ini kan kita hari ini banyak kedai-kedai yang based on western yang berkaitan dengan Barat. Fashion pula, fashion mula nak ikut kepada Barat dan keseronokan kan konsertnya, kan rancangan-rancangan TV-nya, radionya pun dan semua ini penyebaran aliran liberal dan menyediakan dana khas bagi melahirkan golongan liberal
di kalangan umat Islam seperti Islam liberal di Indonesia dan di Malaysia pun tak terkecuali. Tak terkecuali yang mana terbuka untuk membuat perkara-perkara yang dirasakan seperti untuk menghalalkan ataupun kita sebut sebagai normalisasikan. Asal benda tu tak boleh normalisasikan. Tapi dia nak normalkan dan nak jadi benda tu seperti dibolehkan. Okey. Jadi Barat menggalakkan pemisahan antara agama dan sains. Dan punca kelahiran itulah wujudnya secularism, modernism, rationalism dan juga individualism. Okey. Lihat pula kepada pengaruh paling berkesan melalui filem. Okey. Filem, muzik, nyanyian, kartun, komik, makanan dari Barat merata meluas ke strata dunia sehingga mempunyai kehidupan gaya hidup remaja. Okay. Dan pengaruh budaya seperti sambutan Valentine's Day, kehidupan gay, lesbian, LGBT, hubungan sebelum perkahwinan, inilah yang cuba dinormalisasikan dan dinampak seperti benda ni boleh kan? Okay. Benda ni boleh, tak ada masalah. Okay. Baik. Padahal hakikatnya adalah terlarang sama sekali menurut Islam. Okey, baik. Dari aspek politik pula, politik antarabangsa didominasi oleh kuasa-kuasa besar seperti Amerika, Britain dan juga Perancis. Dan kebanyakan pemimpin negara miskin dan membangun bergantung kepada kuasa Barat. Ya, mereka sangat bergantung kepada kuasa Barat. Sebab apa? Inilah salah satu talian hayat untuk mereka minta bantuan. Jadi Majlis Keselamatan PBB membuat keputusan segera untuk mengikut telunjuk Amerika seperti isu Palestin, serangan ke atas Afghanistan dan juga Iraq. Jadi Amerika bertindak sebagai polis dunia dalam kebanyakan persengketaan wilayah antarabangsa seperti di Somalia, Bosnia, Palestin, Kashmir dan sebagainya. Jadi Amerika ini dia muncul sebagai kuasa politik tunggal unipolar kerana apa? Kerana ada kekuatan ketenteraan yang kuat. Jadi penguasaan politik Barat ini melalui amalan demokrasi liberal ala Barat. Okey? Baik. Kita lihat pula hegemoni dalam sistem pemerintahan. Macam mana dominasi ini berlaku? Pelaksanaan sistem demokrasi di setiap negara bekas jajahan. Dan ada juga campur tangan politik. Negara yang berkrisis seperti Iraq dan juga Afghanistan. Dan menyokong dan juga memberi bantuan ekonomi, tentera, teknologi dan lain-lain terhadap pemimpin pilihannya, tetapi menyekatnya jika pemimpin itu bukan pilihannya. Dan ini berlaku. Ini berlaku. Bukan saja-saja. Tapi kena ikut pilihannya barulah diberikan layanan, permintaan dan sebagainya. Dan pelaksanaan order baru dunia, menguasai pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, mantau kemajuan sains dan juga teknologi. Kemudian kita beralih kepada hak asasi, di mana hak asasi manusia adalah hak untuk hidup, hak untuk dapatkan ilmu, hak untuk dapatkan kebebasan. Dalam masa yang sama juga hak untuk hidup ini dan juga memilih cara hidup tentu adalah tuntutan fitrah. Dan dengan ini berlakunya pencerobohan hak, hak mentadbir negara yang diceroboh seperti yang dilakukan oleh kuasa besar seperti di mana? Di Palestin, Iraq dan juga Afghanistan. Baik, kita lihat pada ekonomi di mana syarikat-syarikat multinasional Barat seperti Amerika, Britain, Jerman menguasai kegiatan perdagangan antarabangsa. Memang banyak dia punya produk kan di dalam rantaian ekonomi ini, di mana sistem kewangan dunia juga dikawal oleh sekumpulan syarikat kewangan gasi seperti Exxon Mobil, Shell dan para pedagang mata wang, Bank Dunia, IMF dan sebagainya. Dan kita dapat juga tengok kesan penjajahan Barat ini mengakibatkan kebanyakan negara dunia ketika ini terbelenggu dengan sistem ekonomi pasaran bebas dan juga kapitalis. Pengaruh kepada masyarakat Malaysia dan juga umum berkaitan dengan sosial dan juga budaya ini, nilai hedonisme,
Nilai hedonisme yang mahukan hiburan tanpa henti, hilang jati diri sebagai seorang Muslim dan juga Melayu. Kan, budaya Islam dikesampingkan, diletak tepi. Sistem masyarakat terjejas, pemilihan model masyarakat yang berubah, institusi keluarga yang terjejas, perubahan nilai dalam masyarakat dan juga kemungkaran yang berleluasa. Dan inilah contoh-contoh yang berlaku, kan. Nampak macam biasa tapi hakikatnya sangat berbahaya. Okey, baik. Pengaruh pada masyarakat Malaysia dan juga dunia Islam, yang mana kesan ekonomi itu adalah hasil daripada ekonomi negara banyak dicorakkan oleh pelabur luar dan peniaga tempatan terpaksa bersaing dengan syarikat luar. Dan itu pun berlaku pada negara kita saat ini. Baik. Pengaruh kepada masyarakat Malaysia dan dunia Islam di mana kesannya yang pertama, politik dunia masih lagi dikuasai oleh superpower, ya, dan keruntuhan sistem pemerintahan dan kedaulatan agama Islam. Dan ini dah mula sedikit demi sedikit. Dan pelibatan kuasa besar negara di negara-negara yang berkonflik dan miskin. Jadi negara-negara Arab ini walaupun ramai tapi mereka saling bertelagah. Baik, strategi menghadapi hegemoni Barat antaranya, of course dengan ilmu dan juga pendidikan, because this is inner power, bagi seseorang, bagi negara. Dan yang kedua, sosial dan juga budaya. Yang ketiga, ekonomi. Dan yang keempat, ketenteraan. Di mana kalau kita lihat ilmu dan pendidikan ini menguasai ilmu pendidikan, sains dan juga teknologi dan berusaha keras membangunkan teknologi strategik negara melalui kegiatan R&D. Macam negara kita ini adalah user country, negara pengguna. Sedangkan kita ni ada ramai cedik pandai, why not untuk jadi apa? Inventor, kan, innovator. Barulah something yang bernilai. Okey, baik. Yang kedua, sosial dan juga budaya. Memahami realiti amalan dan penghayatan Islam. Memahami kekuatan dan mempertingkatkan perpaduan ummah. Yang ketiga, memperkukuhkan jati diri supaya jadi lebih kental. Yang keempat, memperkukuhkan institusi keluarga. Dan yang kelima, memperkukuhkan perpaduan nasional di semua peringkat masyarakat. Seterusnya kita beralih kepada ekonomi, di mana pentingnya untuk membina kekuatan ekonomi dan tidak bergantung dengan pihak luar dan menyokong berbangga dengan budaya dan juga produk sendiri. Kemudian memperkasa ekonomi negara, khususnya ekonomi Bumiputera. Bagaimana pula dengan politik dan ketenteraan? Di sini perlunya membina kekuatan politik dan juga ketenteraan dan memperkukuhkan pertahanan negara dengan teknologi canggih yang dibangunkan sendiri. Ini adalah contoh dialog peradaban di Malaysia. Kemudian apa yang berlaku dalam dialog peradaban di Malaysia ini, itu adalah salah satu platform ke arah kita memperkembangkan dialog peradaban. Dan ia perkara-perkara yang dibangkitkan biasanya isu-isu semasa lah. Pernah ada dilaksanakan isu-isu yang tidak ada jawapan, dan akhirnya masing-masing dapat pencerahan daripada dialog peradaban tersebut. Dan kepentingan dialog peradaban ini untuk mewujudkan kesedaran, kesatuan dan kejujuran sama-sama, di mana masyarakat Malaysia ini terdiri pada pelbagai kaum dan mengamalkan pelbagai budaya yang berbeza, the different culture, dan menganut kepercayaan yang berbeza. Jadi macam mana kita nak, bila dah berbeza, macam mana nak disatukan? Walaupun wujud hubungan yang baik antara kaum, kadang-kala masih lagi ada curiga berpunca daripada perbezaan budaya. Jadi perlu ditangani secara bijaksana untuk mengelakkan kejadian tak diingini seperti 13 Mei 1969, peristiwa Kampung Medan, yang mana ini disebabkan gagal memahami antara satu sama lain. Jadi penyelesaian dia, usaha memupuk persefahaman dan perpaduan dilakukan antara langkah-langkah.
terpenting untuk melalui perbincangan ataupun dialog. Yang kedua, kena pasti kekuatan dan kelemahan masing-masing. Masing-masing ada kelemahan, masing-masing ada kekuatan. Tapi kita kena apa? Manfaatkan kekuatan dan kita kena pastikan kelemahan yang ada itu untuk kita baiki dengan sebaiknya. Okey. Baik, yang seterusnya, langkah penting untuk siapkan rakyat Malaysia menghadapi berbagai cabaran alaf ke-21, ya. Sekarang ni berbagai dengan AI-nya, okey. Dengan sangat perkara-perkara yang boleh menimbulkan huru-hara, kan, kalau salah gunanya. Okay, dialog mestilah melibatkan semua lapisan masyarakat di Malaysia dan dilakukan secara menyeluruh untuk mendapatkan kesan yang menyeluruh. Okey. Okey, seterusnya, membina satu barisan bersama menentang dominasi Barat dan menerusi dialog, masyarakat dapat mengenali mengenal pasti anasir negatif budaya orang yang boleh meruntuhkan budaya dan nak mencari penyelesaian bersama. Jadi perlu dilaksanakan untuk menjaga kelangsungan jati diri dan juga nilai setiap masyarakat. Okey, permasalahan yang wujud di peringkat antarabangsa perlu ditangani menerusi dialog, bukan dengan cara keganasan ataupun konfrontasi ataupun dengan cara persepsi, tak selesai masalah kalau diselesaikan dengan cara macam tu. Okey, dalam dialog tersebut, manusia perlu sedar bahawa setiap agama, budaya dan tamadun ada nilai dan juga pandangan semesta. Itu berkaitan dengan kejujuran, amanah, kebebasan manusia. Jadi, nilai dan pandangan semesta ini bertentangan dengan tindakan dominasi. Okey. Baik, dan melalui dialog ini, masyarakat Islam, masyarakat Asia dapat membina satu barisan bersama untuk menentang dominasi kuasa Barat dan juga bonekanya. Okey, kepentingan dialog peradaban ini mencari penyelesaian bagi masalah global. Apakah masalah global tersebut? Dan di sinilah perlunya untuk dibincangkan dan akhirnya capai kata putus untuk cari penyelesaian bagi masalah global ini. Jadi seluruh umat manusia ketika ini menghadapi berbagai masalah besar, seperti pencemaran alam sekitar, pemupusan sumber alam, keretakan hubungan, perpaduan dalam masyarakat, pecahan hubungan keluarga, penyalahgunaan kuasa, rasuah dan juga berkaitan dengan dadah dan juga AIDS. Jadi kesemua kemelut ini perlulah melalui jawapan dan juga penyelesaian dari manusia. Okay. Apa yang kita boleh dapat kat sini adalah apa? Dialog berterusan ini perlu dilakukan secara berterusan untuk melahirkan nilai moral dalam masyarakat yang berbilang bangsa, etnik dan juga kebudayaan. Okay. Baik. Turut sama adalah untuk memupuk semangat perpaduan dan mengelakkan perselisihan, di mana ikatan dan juga perasaan ini saling hormat menghormati, percaya dan perpaduan akan tumbuh dalam masyarakat yang berbagai etnik. Jadi yang budaya dan juga agama, apabila manusia menjalani nilai-nilai yang mereka kongsi bersama-sama pemerintahan, sebenarnya politik, ekonomi, pengurusan sumber, keluarga dan masyarakat, kesihatan dan pendidikan, sains dan juga teknologi ini sebenarnya ia lebih kepada nak pastikan supaya kita tak terlepas pandang berkaitan perkara-perkara ini, nak pupukkan perpaduan dan nak elakkan perselisihan. Okey. Baik, ke arah perkembangan dialog peradaban ini, apa yang boleh dilakukan adalah laksanakan sesi dialog dalam semua peringkat, seperti di sekolah, di universiti, dan wajibkan pengajaran ilmu peradaban sebagai mata pelajaran wajib, subjek wajib. Jadi media massa dan juga elektronik, institusi-institusi pendidikan, badan-badan agama dan semua pertubuhan sosial yang lain sewajarnya memainkan peranan penting menghidupkan dialog dalam masyarakat bagi selesaikan masalah yang timbul. Okay. Jadikan agenda dan aktiviti utama pertubuhan agama dan sosial turut berperanan menganjurkan program-program melibatkan semua kaum
dan ada ruang untuk para pesertanya berdialog serta bertukar pandangan bagi memahami antara satu sama lain. Okey, kemudian wujudkan subjek berkenaan dalam pengajian peradaban, contoh seperti TITAS, ya, hubungan etnik kepada semua pelajar di IPTA, ya, iaitu satu langkah untuk hidupkan dialog peradaban dalam kalangan pelajar yang berlainan bangsa ini. Jadi pihak kerajaan disaran tubuhkan Akademi Pengajian Peradaban di pusat-pusat pengajian tinggi, ya, dalam negara kita ini untuk mengkaji dan juga merumuskan berkaitan dengan nilai-nilai sejajar dan sepunya seluruh masyarakat Malaysia, dan dengan ini menjadi penganjur dialog-dialog dan juga kajian peradaban. Okay. Apakah isu semasa dialog peradaban ini? Apakah yang dibincangkan? Biasanya berkaitan dengan persepsi ataupun tanggapan yang salah terhadap sesuatu peradaban. Okay. Yang kedua, interaksi yang antara peradaban ini yang terhad, perebutan kuasa politik dan ekonomi dan kejahilan tentang tamadun. Jadi, persepsi yang salah ini masalah besar yang timbul antara masyarakat yang berlainan dengan budaya berpunca daripada persepsi yang salah. Kerana faham macam lain, cerita yang macam lain. Jadi, ini berpunca daripada kejahilan daripada pihak berkenaan. Okay, memahami budaya sesebuah tamadun, dan mereka juga tak mampu nak bezakan antara tindakan bersifat individu dari ajaran atau nilai teras sebuah tamadun. Contohnya tindakan meletup hotel, kan, tempat pelancongan, okay? Tak selesaikan masalah, malah dianggap seperti anti barat, dicap ataupun dicap sebagai apa? Keganasan. Okey. Persepsi yang salah lagi, hakikat sebenar adalah Islam dan umat Islam tak memusuhi barat. Okey. Sedangkan Islam menentang ketidakadilan dan penindasan barat ke atas umat Islam. Buat benda tak betul, itulah yang akan diperangi. Okey, akan apa? Akan dipersoalkan. Jadi Islam tak pernah memperakui tindakan ganas Islam individu Muslim ke atas mana-mana masyarakat awam bukan Islam dengan cara membalas dendam terhadap kekejaman yang dideritai oleh umat Islam. Jadi tindakan segelintir umat Islam yang bertindak ganas dan kejam kepada kuasa-kuasa barat seperti rejim Zionis, reaksi spontan atas tindakan kejam dan ganas mereka khususnya terhadap Palestin dan juga Iraq. Baik, interaksi antara peradaban yang terhad. Interaksi ini sangat penting, sebab kita nak juga kan setiap negara itu ada manfaatnya, dapat satu-satu perkara yang boleh memudahkan setiap orang. Baik. Dengan ini, interaksi ini, langkah penting nak hilangkan salah faham. Supaya apa? Perkara-perkara yang salah faham itu dan juga salah tanggapan itu dapat dikurangkan, dapat diperbetulkan. Dan dialog ini sekurang-kurangnya mampu mengurangkan ketegangan yang wujud antara dua pihak yang berlainan. Yang berlainan budaya, yang berlainan peradaban, pemahaman terhadap budaya orang lain, yang mampu menghalang seseorang daripada terjebak ke kancah salah faham. Jadi, untuk wujudkan keamanan, semua pihak mestilah bersedia saling memahami persamaan dan perbezaan yang wujud antara mereka. Baik. Perebutan kuasa politik dan ekonomi yang mana terdapat masalah berpunca daripada perebutan kuasa politik atau ekonomi antara dunia Islam dengan Barat, seperti perebutan telaga minyak di mana? Di Teluk Parsi. Selain itu, berkaitan dengan kejahilan tentang tamadun lain, tak ada info tapi nak juga bercakap, dan akhirnya memperlihatkan kejahilan diri sendiri. Dan akhirnya timbul juga permusuhan. Persepsi jihad. Bermula dengan konsep jihad, kepentingan jihad dalam konteks Malaysia, kesan pengabaian jihad dan juga pandangan dunia mengenai jihad ini. Alright, pandangan dunia mengenai jihad ini, pandangan negatif nampakkan seperti jihad ini punca keganasan. Dan pandangan negatif yang lain, Islam mengutamakan jihad, peperangan. Nampak nak jihad je, nampak nak perang je. Dan terorisme pada masa kini ada kaitan dengan pejuang Islam. Kerana mereka ni menyelinap masuk dalam dalam makanan dan sebagainya, kan.
Dan secara tak langsung, terorisme ni dia akan kaitkan dengan pejuang Islam. Okey, pakai jubah, pakai dengan adanya jambang panjang dan sebagainya. Baik, ulama mengisytiharkan pengebom berani mati sebagai syahid, dan aksi yang dikaitkan dengan perjuangan bersenjata, aksi yang bersifat kekerasan, getak-getak orang dan sebagainya, dan gerakan militan. Baik, konsep jihad. Dalam bahasa Melayunya bermaksud al-juhdu, kesungguhan, dan juga keberatan ataupun kesusahan. Di sudut istilah, bersungguh-sungguh menegakkan kalimah Allah SWT di muka bumi berlandaskan ketentuan syarak. Dan menggunakan segenap potensi dan keupayaan jasmani dan rohani dalam mengalahkan umat Islam. Dan kita juga ada jihad fi sabilillah, usaha dan pengorbanan yang tinggi untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada dengan harta, pena ataupun lidah. Jadi apakah medium jihad? Medium jihad telah melalui harta. Sumbangan boleh diberikan melalui harta. Infak ke jalan Allah SWT. Sumbangan juga melalui jihad melalui jiwa raga. Jadinya di sini adanya kemahiran diri, persenjataan dan perang di jalan Allah SWT. Dan jihad ini melalui tutur kata. Dan kemahiran tutur kata yang tutur bicara ini ke jalan Allah SWT. Jadinya matlamat jihad ni tak lain dan tak bukan adalah 5 perkara ini, berkaitan dengan menjaga harta, nyawa, maruah, akal dan juga agama. Dan skop jihad melihat kepada ilmu, hawa nafsu, harta, amar ma'ruf nahi munkar dan juga ekonomi. Di sudut ilmu ini meningkatkan penguasaan ilmu, tingkatkan penguasaan teknologi dan juga ilmu agama. Dari sudut hawa nafsu ini, kita kena lawan kehendak hawa nafsu. Kadang dia tak minta pun benda-benda yang ada, tapi dia minta benda yang tak ada. Okey, kemudian berkaitan dengan hawa nafsu, belanjalah harta itu dengan cara yang halal. Belanjalah apa yang kita ada ini dengan sebaiknya. Okey. Baik, mengagihkan dan apa yang kita boleh buat adalah perkongsian harta di antara umat Islam, supaya mudah untuk dicairkan selepas pemergian kita. Baik. Dan kita lihat kepada menegakkan kebenaran, di mana kebanyakan umat Islam masih tidak menghayati ajaran Islam yang sebenar. Masyarakat bukan Islam mempunyai persepsi negatif terhadap Islam. Jadi, ia dapat menghalang berlakunya kebenaran. Seterusnya kita beralih kepada skop jihad. Yang seterusnya itu harta untuk basmi kemiskinan, dan ini adalah suatu keutamaan kerana umat Islam masih jadi jauh ketinggalan. Lagi berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan menaikkan taraf ekonomi orang Islam, bekerja dalam konteks ibadah, pastikan niat itu untuk apa? Dapatkan keredaan Allah. Bekerja bagi memenuhi tuntutan fardu ain dan juga fardu kifayah, dan bekerjalah dengan penuh etika. Kesan pengabaian jihad ini akan menjadikan umat Islam lemah, dan umat Islam mudah dijajah. Semangat perjuangkan Islam itu akan hilang, dan umat Islam akan ketinggalan sekiranya jihad ilmu itu diabaikan, dan umat Islam akan bergantung pada teknologi asing, dan kita ini akan jadi user yang tak berkesudahan. Sayang, 1000 kali sayang. Baik, dan menerima balasan Allah Subhanahu Wa Taala, jihad ini satu kewajipan, tinggalkan kewajipan berdoa, dan mendapat kemukaan Allah SWT. Tinggalkan kewajipan ni hukumnya berdosa. Dan kita kena berdoa untuk perbaiki balik dengan sebaiknya. Dan Allah SWT turunkan bala kepada umat yang mengabaikan kewajipan jihad. Baik, umat Islam akan dijajah
Ya, kalau kita tak ada pakaian jihad yang sebaiknya, okey, jadi perlu pada siapa? Jihad siasah ini supaya negara tak dijajah oleh semua orang. Okey, baik. Dan jihad ekonomi, dia pakai jihad apa? Dia pakai yang disebutkan sebagai usaha nak kuasai ekonomi ataupun nak lari kepada apa yang boleh manfaatkan ekonomi kepada umat Islam, okey. Dan supaya umat Islam menjadi umat yang kuat. Ini salah satu faktornya dalam memperkasakan ekonomi ini. Jadi kesimpulannya, banyak bentuk cabaran yang dihadapi masyarakat Islam dan Asia pada masa kini, dan terdapat kaedah-kaedah penyelesaian yang praktikal dan harmonis dalam menghadapi pertemuan tamadun Islam dan juga Barat. Dan perlu kita faham di sini berkaitan dengan kepentingan sikap toleransi, menghargai budaya hidup masyarakat Malaysia yang pelbagai, dan penjelasan secara tepat tentang konsep-konsep Islam perlu dilakukan kerana ia akan dikelirukan oleh media barat. Okay, jadi rakyat Malaysia perlu mendapat pendarahan kesan perkembangan semasa dunia kepada masyarakat Malaysia. Okey, sekadar itu saja untuk topik yang ke-6 ini. Semoga kita mendapat sesuatu yang manfaat. Okey, terima kasih semua. Semoga dimudahkan urusan. Okey, dan jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat.